Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya adalah Dr. Nur Hayati Rusdi, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 75 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 4,032 kes, iaitu bersamaan dengan 68.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 28 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 31 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,851 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,719 kes dan mereka telah diasingkan serta diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 100 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-100 iaitu kes 3,628 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 4 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 28 April 2020 jam 9.40 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 3 akan memasuki Fasa 4 mulai esok iaitu 29 April 2020. Setakat ini didapati jumlah kes harian menunjukkan tren menurun dan kadang kala mendata. Dengan peningkatan kes-kes yang pulih daripada COVID-19, ini menjadikan jumlah kes aktif semakin menurun sepanjang fasa ketiga PKP. Ini sekaligus berjaya meratakan lengkung ataupun flattening of the curve dan negara kita memasuki fasa pemulihan. Misalnya jumlah kes aktif pada hari ini adalah 1,719 kes berbanding dengan kes aktif iaitu 2,596 kes pada 5 April 2020. Ini adalah hasil daripada tindakan proaktif dan agresif kerajaan dalam aktiviti pembendungan penularan COVID-19 sepanjang tempoh sebelum dan semasa PKP ini. Ini dapat memastikan fasilitis Kementerian Kesihatan dapat menampung bilangan pesakit COVID-19 di Malaysia termasuk kapasiti unit rawatan rapi dan kapasiti penggunaan mesin bantuan pernafasan di hospital-hospital kerajaan. Perintah Kawalan Pergerakan membantu mengurangkan interaksi di antara ahli masyarakat dan mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19. Selain aktiviti pengesanan kes secara aktif iaitu active case detection, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pelbagai agensi telah menggunakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach bagi kumpulan yang berisiko tinggi. Ini termasuk tindakan pengesanan, penyaringan, ujian, isolasi dan rawatan bagi individu di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Seperti pengesanan peserta-peserta perhimpunan di Seri Petaling dan lain-lain perhimpunan besar, pengesanan sekolah dan madrasah tahfiz dan sebagainya. Pelaksanaan PKP di negara kita merangkumi 4 plan tindakan, iaitu di mana 2 tindakan adalah oleh kerajaan dan 2 tindakan lagi adalah melibatkan masyarakat umum.
Tindakan yang telah diambil kerajaan adalah kawalan sempadan dan kawalan pergerakan. Kawalan sempadan diperlukan untuk mengurangkan kes-kes import COVID-19 memandangkan lebih daripada 180 buah negara yang terbabit dengan jangkitan ini. Kawalan sempadan yang baik telah membuahkan hasil apabila 154 kes positif COVID-19 telah dikesan di kalangan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara, iaitu daripada mulai 3 April 2020, mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Hasil kawalan pergerakan juga dapat dilihat daripada pelaksanaan PKP 1, 2 dan 3 di mana ia mengurangkan interaksi di antara ahli masyarakat dan mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19. Namun demikian, PKP tidak boleh menghapuskan COVID-19 sepenuhnya. Malahan masyarakat perlu bersedia menghadapi virus ini untuk tempoh yang lebih panjang. Kementerian Kesihatan akan meneruskan aktiviti pembendungan dan pengawalan meskipun penglibatan aktif rakyat adalah amat penting sekali. Justru dua tindakan yang telah dan perlu terus diambil oleh rakyat dan penduduk Malaysia dalam memerangi COVID-19 adalah dengan meneruskan amalan jarak sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga menjaga tahap kebersihan diri terutamanya dengan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun sanitizer. Memandangkan masih belum ada vaksin untuk melawan jangkitan COVID-19, inilah amalan-amalan yang boleh membantu negara memerangi penularan jangkitan COVID-19 ini. Seperti yang KKM telah tekankan selama ini, perjuangan kita menentang COVID-19 iaitu musuh yang tidak kelihatan ini masih panjang dan usaha kita perlu diteruskan. Norma kehidupan yang baru ini perlu diterapkan ke semua peringkat masyarakat agar ia menjadi satu amalan hidup kita. Ternyata kejayaan dan pencapaian melandaikan lengkuk dan mengawal penularan virus COVID-19 adalah kejayaan bersama, iaitu rakyat dan kerajaan. Selaras dengan usaha memerangi pandemik ini, sekali lagi Kementerian Kesihatan menasihatkan agar rakyat Malaysia terus menunaikan tanggungjawab bersama dengan patuh kepada amalan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau sanitizer. Mengamalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Elakkan daripada perhimpunan dan digalakkan memakai topeng hidung dan mulut ketika berada di tempat orang ramai. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya, dimaklumkan laporan COVID-19 di kawasan PKPD sehingga 28 April 2020. Iaitu lokaliti Menara Plaza City 1 ada pertambahan 1 kes, iaitu menjadikan jumlah kes positif 54 dengan 1 kematian, di mana 40 adalah bukan warga negara Malaysia. Lokaliti Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes positif ialah 168, di mana 151 adalah bukan warga negara. Lokaliti Malayan Mansion tiada pertambahan, kekal 12 kes dan di mana 10 adalah bukan warga negara. Lokaliti Bandar Baru Ibrahim Majid dan kawasan sekitar tiada pertambahan dan kekal dengan jumlah 193 kes. Dan ada 2 bukan warga negara dan melibatkan 4 kematian. Lokaliti di Kampung Sungai Lui tiada pertambahan kes, jumlah kes positif kekal 157. Dan lokaliti Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong ada pertambahan 5 kes, di mana 74 kes menjadikan jumlah 74 kes dan melibatkan 55 bukan warga negara. Daripada 74 kes, 13 adalah di luar kawasan Pasar Borong tersebut dan juga melibatkan 1 kematian.
Lokaliti Selayang Baru ada pertambahan, tiada pertambahan tetapi kekal dengan satu kes dan melibatkan bukan warga negara. Seterusnya, ingin dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, iaitu bilangan sampel diambil adalah 32,122. Bilangan positif ialah 2,155 dan bilangan negatif ialah 28,314, melibatkan 5 generasi. Ada pertambahan 17 kes generasi kedua. Seterusnya ingin dimaklumkan daripada 311 madrasah dan sekolah tahfiz telah dikenal pasti 15,120 pelajar, guru dan kaki tangan sekolah tersebut. Dan sampel telah diambil 6,838 iaitu bersamaan dengan 45.2% dan keputusan didapati 372 adalah positif iaitu bersamaan dengan 5.4%. Dan saya ingin maklumkan laporan kluster iaitu bukan di kawasan PKPD. Iaitu kluster pertama, persidangan gereja di Sarawak ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 170 kes. Kluster petugas kesihatan Kuching ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 53. Kluster Pasar Chowkit ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kluster tersebut iaitu 11 kes. Dan kluster yang lain tak ada pertambahan setakat ini. Dan ini ingin dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara yang positif COVID-19 adalah 154 warga negara yang positif. Yang bilangan yang telah di kuarantin ialah 22,671 dan sampel yang telah diambil ialah 14,279. Dan saya buka kepada soalan, silakan.